Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera guys. Kembali lagi bersama aku di Story in the Dark. Kali ni kita nak sambung sambung cerita The Greatest Bank Heist Buenos Aires 2006. So ni untuk part 2, kita nak cerita bagaimana perancangan, pelaksanaan dan kaedah rompakan. Jom kita ke cerita dia. Okay guys, kumpulan perompak ni dia terdiri daripada 7 orang mengikut data yang aku dapat, sebab ada juga beberapa data yang mengatakan mereka berlima, tapi ni aku ni merujuk kepada uh, tulisan-tulisan dan ada yang dibukukan pun sebenarnya. Cerita ni The Greatest Bank Heist Buenos Aires 2006 ada yang dibukukan, dan mengikut apa yang aku baca, sumber yang aku baca ni, mereka bertujuh. uh, yang menjadi ketuanya adalah Fernando Arroyo. Fernando Arroyo, lebih kurang tu gitulah nama dia. Dan dia punya orang-orang watak-watak utama, ahli-ahli yang utama yang melaksanakan kerja-kerja yang sangat teliti, yang sangat susah untuk dibuat oleh orang lain ni adalah ada yang bernama Boster, ada bernama Vinet, ada bernama Beto, ada yang digelar Doc, ada Luis, dan ada seorang lagi ahli yang baru yang masuk last minute yang tu aku tak ingat nama dia. Itu dia tak memainkan watak yang penting sangatlah dalam siri rompakan yang mereka lakukan ni. Okey, dia pada permulaannya Fernando Arroyo ni, ketua ni, dia merancang untuk membuat satu rompakan bank, dan dia bercerita kepada Boster. Boster dan Arroyo ni adalah kawan baik daripada zaman persekolahan, kira kawan baik daripada zaman kecil. Jadi pada mulanya dia orang masa, yalah, background kriminal ni biasanya tak berapa baik sangatlah. So dia biasa minum-minum sambil mabuk-mabuk. Kadang rancangan rompakan tu dilaksanakan, diberitahu oleh Fernando Arroyo ni. Jadi Boster fikir kau ni dah mabuk lah, cerita nak rompak bank macam cerita nak pergi rompak kedai RM2 je. Tengah-tengah mabuk cerita nak rompak bank. Jadi dia tak ambil peduli sangat. Tapi setelah beberapa kali Fernando Arroyo menceritakan dia nak rompak bank. Dia macam rasa satu benda yang menarik untuk dia rompak bank. Disebabkan macam aku kata dalam episod sebelum ni, sentimen anti-bank tu ada pada dia orang. Jadi dia nak buat satu rompakan. Dia geram dengan bank mungkin. Jadi Boster ni mula-mula tak nak. Boster ni dia engineer, technician, dan dia sangat pakar untuk membuat mesin-mesin, jentera-jentera bermesin dan segala benda macam-macam. Dia seorang sangat bijak sebenarnya, Boster ni. Dan dia tak nak rompak. Dan dia kata kalau betul kau nak rompak tu macam mana? Kerja bukan mudah, dia cakap dengan Arroyo. So masa tu lah Arroyo mula membuat perancangan dan membagi tahu dia menghasut lah sebenarnya Boster ni. Kau ingat tak mak bapak kau meninggal lah, dia buka cerita. Di mana ceritanya mak bapak Boster ni pun meninggal dengan keadaan ada masalah dengan bank. Jadi disebabkan itu Boster terpengaruh dengan Arroyo mengikut perancangan dia. So dia mula merancang seawal tahun 2004 untuk melakukan rompakan pada 2006, 2 tahun. Apa yang dirancang, dia fikir kita nak rompak, kalau masuk dalam bank, kita nak keluar, nak lari, kita kena berhadapan dengan polis apa semua. Jadi Arroyo kata tak perlu, kita hanya perlu rompak dan hilang. So macam mana, tanya Boster. Ya, kita kena kaji dan kita kena teliti benda tu. Okay, so dia mulalah perancangan dia. Dan rancangan dia macam mana? Okay, Boster adalah orang yang sangat bijak membuat mesin dan jentera segala bagai. Dia macam kontraktor pun, dia buat kerja-kerja kontrak, kerja-kerja buat bangunan, kerja-kerja, banyak kerja yang dia boleh buat sebenarnya. Dan di Buenos Aires tu sebenarnya, di bawah-bawah tanah tu terdapat banyak saliran-saliran, terowong-terowong yang sistem pengaliran dan sebagainya. Jadi Arroyo membuat cadangan supaya Boster buat satu terowong pergi ke bank. Jadi untuk sebagai laluan kita lari daripada bank tersebut. Okey, so Boster mulakan perancangan dia. Dia kerja macam biasa pada waktu siang. Waktu malam dia keluar,
Dia mula menggali terowong dari tebing sungai yang lebih kurang satu batu daripada jarak bank tersebut. Dan dia mula menggali terowong ke arah yang berhampiran dengan bank. So apabila dia dapat satu tempat yang dah kira berhampiran dengan bank, dia perlu nak gali ke arah bank tersebut, terowong di bawah tanah ni lah. Jadi anggaran dia, ukuran dia perlu teliti. Jadi macam mana dia nak dapat? Kalau dia ukur melalui atas jalan ni, dia guna macam pita pengukur, pergi ke bank daripada tempat-tempat tertentu pergi ke bank, confirm orang akan curiga. Orang akan syak dia nak buat sesuatu lah. Jadi macam mana cara dia? Dia memang itulah kata Boster ni orang yang bijak. Dia menggunakan kaedah matematik. Jadi dia dah gali terowong sampai ke satu tempat yang mana dekat atas tu ada penutup longkang berhampiran dengan bank. Dia mula kira di bawah tanah di terowong dia daripada bawah penutup longkang tu ke arah bank, dan dari atas pun dia nak dapatkan berapa jarak. Dia ukur tayar basikal dia. Dia menggunakan tayar basikal. Maknanya dia guna basikal lah. So dia ukur parameter tayar basikal dia tu berapa meter, berapa sentimeter. So bila dia ukur pada satu malam, dia gelek basikal dia daripada penutup longkang yang dia buat tanda tu. Sambil dia gelek, dia kira berapa pusingan tayar basikal dia untuk sampai tepat ke dinding bank Rio Banco tu. Jadi tak ada orang curiga, tak ada apa. Dia catat semua berapa jarak dia, dan dia ukur berapa kedalaman terowong dia ke bawah. Dia kira tingkat bawah di bank tu ketinggian dia berapa banyak mana, dan dia buat calculation terowong yang digali dengan laluan dia ke sana adalah sudut dia 69 darjah. Punya tahap tu dia boleh kaji matematik dia. Bukan calang-calang orang. Kalau suruh aku baca ni pun aku dah pening apa benda, parameter dengan kiraan berapa pusingan parameter untuk dapatkan jarak, kiraan sudut, kedalaman, kejauhan, semua jam. Tapi dia punya bijak, dia boleh buat sehingga dia boleh buat terowong tu sampai ngam-ngam dekat dinding bank tu. Dan kalau maknanya dia hanya perlu pecahkan dinding je untuk masuk ke bahagian bank. Jadi macam mana pula dia orang nak tahu tempat peti besi, tempat penyimpanan yang ada di bank tu? So macam mana dia nak tahu semua benda tu? Itu kerja Arroyo tadi, Fernando Arroyo. Dia jual dia punya harta, sebanyak mana harta yang dia ada. Untuk apa dia jual? Untuk dia beli satu benda mewah yang dia nak jadikan penyebab untuk dia pergi simpan di bank tersebut. Untuk apa? So bila dia bawa, tak tahulah harta mahal apa dia bawa ke bank, dia nak sewa satu peti besi, satu peti penyimpanan kat situ. So dia nak letak. Jadi alasan dia kata, okey, barang aku ni sangat mahal, aku nak simpan kat sini, jadi aku perlu tengok kat mana tempat penyimpanan tu. So pihak bank yang percaya dia ni, mungkin salah seorang daripada orang kaya yang tinggal di kawasan elit ni lah. So pegawai bank tu bawa lah dia ke tempat penyimpanan tu, dan masa dia masuk, dia teliti semua benda tempat tu semua, dia dah teliti, dia ingat. So dia tahu kat mana tempat tu. Nampak tak dia punya pengorbanan, jual harta tu semata-mata untuk tahu tempat je, tahu lokasi. Itu satu. Dua lah maksudnya, Boster dengan Arroyo. Dan dia melatih beberapa lagi orang untuk melaksanakan kerja-kerja dia ni. Dan dia panggil dia punya VNet, salah seorang ahli dia. VNet ni dia hantar Arroyo, suruh dia masuk kelas lakonan untuk berlakon, untuk memahami watak-watak dan macam mana nak psycho orang. VNet ni adalah orang berketurunan Uruguay yang duduk kat situ. Dan dia ada kawan dia lah, Beto, dan bersama Doc dengan Luis ni adalah seorang bekas perompak lama yang tahu kaedah-kaedah merompak. Jadi dia orang buat bergabung lah. So sehingga pada hari kejadian pada 13 Januari tersebut, pagi-pagi mereka bertujuh ni pergi makan dekat satu kedai makan dekat restoran. Dan dia orang sengaja letakkan makanan-makanan yang jenis, kalau kita kata makanan melekit, dan bila dah kering dia jadi kering dan keras dekat jari. So dia orang letakkan benda-benda macam tu untuk bila dia orang pegang sesuatu, fingerprint dia orang takkan lekat. Itu salah satu strategi dia orang. So bila lepas pergi makan, masing-masing si
Boster dah bersedia dengan terowong. Dan dekat bawah terowong tu pula, dia orang dah fikir kan, kalau kata ada bunyi enjin, ada bunyi maknanya benda-benda yang jentera ni, mungkin orang dapat kesan. So dia orang buat satu parit dan buat macam saliran ke sungai, parit, dan dia siapkan perahu, satu rakit dengan perahu, dua lah, satu perahu untuk tarik rakit, satu perahu satu rakit. Dia gunakan maknanya perahu tu untuk tarik rakit untuk dia orang larikan hasil rompakan lah. Okay, si Boster dah bersedia dengan benda tu di bawah tanah. So si geng-geng tadi yang lagi 6 ni, si Arahio, dia sewa satu van persiaran, dia letakkan dekat tempat yang dia orang nak lari, maknanya di hujung terowong, hujung saliran tempat dia orang nak larikan diri. Dia parking dia punya van persiaran tu, dia buka lampu-lampu macam lampu-lampu ni lah, lampu-lampu macam orang tengah bercuti, lampu-lampu macam lampu disco kan, macam tu sajalah. Dia buat macam nampak orang tengah bersantai. Dan dalam van tu pula dia letak tong-tong minyak. Jadi kalau dia fikir kat situ, kalau polis tengok van pun, polis takkan kata perompak nak lari dengan benda-benda macam ni yang mudah meninggalkan kesan. Jadi dia parking kat situ, si Arahio, dan dia suruh salah seorang daripada geng dia, sama ada Doc atau Luis, yang tunggu dekat situ, jadi pemandu dan menunggu dengan penuh sabar lah, sebab kerja dia orang nak buat ni bukan sekejap. Okay, tinggal 5 lagi. So mereka berlima ni, ada yang dah masuk dulu dengan pakaian doktor, pakai topeng muka. Ada yang masuk ke bank dengan guna topeng ski. Si Beto dengan V-neck tadi, dia masuk ke bank, dia curi kereta, dia hadang pintu bank dengan kereta. Dia orang yang buat kerja tu, tolak kereta rapat ke pintu bank, dan dia buat satu macam meriam letak dekat kereta tu. So bila orang tengok, satu ancaman lah, meriam. Dan pada waktu yang dia orang masuk tu, dia orang dah yang lain-lain ni, maknanya V-neck dengan si siapa tadi, V-neck dengan Beto yang tolak kereta tu, sebenarnya ada kawan dia 3 orang lagi dah ada kat dalam, yang dah sebenarnya dia orang dah siap tawan pegawai keselamatan. Dia orang tunggu pegawai keselamatan tu leka sikit jauh dengan senapang, dia terus ambil senapang, ikat jaga tu. Dan masa itulah V-neck dengan Beto ni tolak kereta, masuk ke dalam. Arahio saja yang masih kat luar. So bila semua ni dia masuk, dia relax, dia acukan pistol, si Beto acukan pistol. Pistol tu pun sebenarnya pistol mainan yang baru dia ambil daripada anak dia umur 9 tahun pagi tu. So dia acukan pistol kepada ada sebenarnya waktu tu ada 25 orang 25 orang pelanggan yang ada dekat bank tu. So dia suruh bertenang, jangan buat kecoh, jangan buat apa, kami nak merompak. Dia relax, santai. Jadi orang dah mula ketakutan, jaga diikat. So masa tu si Arahio baru masuk kemudian sikit. Dia masuk dengan rambut perang, bercermin mata. Rambut perang tu sebenarnya rambut palsu, tapi dia punya penyamaran tu sampai orang tak kenal. Dia masuk bank, Beto terus letak pistol mainan tu dekat kepala dia, maknanya diingatkan pelanggan. Tapi sebenarnya Arahio cakap, kau jangan risau, ini aku. Maknanya kalau kau tak kenal aku, maknanya orang lain pun tak kenal aku. Dia punya teliti penyamaran dia. Okay, so dia orang semua dah masuk ke dalam bank. Okay, mulalah kat situ. Bila dah call polis apa semua, so Arahio mengarahkan V-neck untuk menyamar menjadi Walter, macam mana cerita dalam episod pertama. Kau laksanakan tugas kau. Macam mana kau nak ubah suara kau nak psycho polis tu dengan kes-kes Tamaro, kes-kes yang lepas. Kau pandai-pandai kau yang kau dah belajar. Dan cara V-neck ni pula bercakap di telefon dengan polis sebagai Walter, untuk dia mengelakkan orang kenal dia dengan lorat Uruguay dia bubuh duit shilling dalam mulut dia untuk mengekalkan konsentrasi dia dan mengekalkan dia punya percakapan dia supaya orang tak kenal tu. Dia sambil bercakap dengan duit shilling dalam mulut. Dan yang lain-lain ni dah tangkap jaga semua. Dia nak lepaskan jaga tadi bila polis buat rundingan. Si V-neck sebagai Walter ni saja je buat rundingan dengan polis tu untuk melengahkan masa, dalam keadaan dia orang ni dah pergi ke bawah tanah semua, dah pecahkan dinding, dah angkut, bawa masuk barang-barang untuk pecahkan beti besi, alat-alat yang dicipta oleh Boster ni untuk pecahkan beti besi dan mengangkut barang-barang kat bawah tanah tu. So dalam masa yang sama, si V-neck sebagai Walter layan polis, buat rundingan dengan bertujuan untuk polis rasa perompak kat dalam ni terdesak.
Jadi polis tak buat tindakan terburu-buru, polis pun dia psycho polis supaya ingat kes Tamaro, jangan ada kes tembak-menembak. Dan dia mula lepaskan pegawai keselamatan, dia nak menunjukkan okey, kami ni orang baik, kami tak tahan orang tu, kami lepaskan pegawai keselamatan. Dan kenapa peluru senapang dekat pegawai keselamatan tak ada? So masa dia orang tawan mula-mula tadi, dia orang dah ambil senapang. So bila dia ikat pegawai keselamatan tu, Arahio ni suruh keluarkan peluru, jangan bagi pegawai keselamatan tu tengok. Dia keluarkan peluru, masa dia ikat jaga tu, dia dah bubuh peluru tu dekat pinggang. Jadi bila dia lepaskan jaga tu, baru dia lepaskan jaga, dekat nak sampai pintu, baru dia bagi senapang yang sebenarnya dah kosong. Tujuan Arahio buat benda tu sebab dia ada perjanjian dengan Boster. Boster tak nak ada kekejaman, tak nak ada kecederaan. Jadi bila ada senapang dalam bank, Arahio berfikir itu sesuatu yang bahaya sebab kalau terdesak berkemungkinan sama ada mereka, salah seorang daripada mereka atau tahanan yang buat tindakan nekat untuk ambil senapang, mungkin akan ada tembak-menembak dan itu akan membahaya. Jadi dia lepaskan jaga tu sebenarnya salah satunya tujuan untuk menunjukkan dia orang terdesak, bagi gambaran dekat polis dia orang terdesak, dan satu lagi dia nak mengeluarkan senjata seperti mana perjanjian si Arahio dengan Boster. Okey. Itu kaedah-kaedah dia orang. Dan dua orang remaja yang dilepaskan tu sebab dua remaja tu kelihatan terlalu takut. Jadi dia tak nak orang tu mungkin sampai kena sakit jantung atau kena apa, jadi dia lepaskan. Itu tujuan dia. Dan ingat tak dalam episod pertama aku ada kata Walter minta polis hantar pizza. Sebab apa? Itu menarik sebab dia. Dalam pada dia orang duk asing-asingkan tahanan ni, naik ke tingkat atas, pergi ke ruang-ruang tertentu dan yang dia orang jaga. Dia orang pantau, ada yang main handphone, ada yang tengok, dia takut ada komunikasi dengan dunia luar. Jadi dia orang pantau, dia orang mungkin rampas ke apa handphone. Dan ada satu handphone dia jumpa, ramai orang hantar wish birthday dekat seorang pegawai bank kat situ masa tu. Jadi penjenayah celebrate birthday party dengan minta polis hantar pizza. Kau rasa? Sebab tu tahanan kat dalam tu, tebusan-tebusan semua tahanan yang ada kat bank tu tak ada rasa takut sebab dia orang layan dengan cukup baik. Jadi disebabkan itulah yang masa polis masuk tak ada apa-apa kekalutan pun. Okey, bila dah cukup masa, barang-barang rompakan semua dah bawa ke rakit, ke perahu, dia orang mula turun ke bawah dan dia orang membersihkan. Dia orang dah kaji apa benda bahan kimia untuk hapuskan kesan-kesan DNA apa semua ni. Dia orang bersihkan sebersih-bersihnya seluruh kawasan bank tu, lap dinding semua tempat yang dia orang pergi. Dia orang pun pergerakan dia orang dalam bank pun masa kat situ pun dia orang bataskan. Dia tak banyak bergerak supaya tak banyak tempat yang dia orang nak kena cuci. Dan macam mana sistem dia orang rosakkan CCTV tu pun sebenarnya ada, cuma benda tu tak didedahkan dalam buku. Mungkin benda-benda macam tu mungkin akan jadi rujukan pada penjenayah-penjenayah lain nak guna, jadi benda tu tak didedahkan lah. Sebenarnya ada lah dalam kisah dia orang ni, punya teliti dia orang ni. So bahan kimia apa yang digunakan untuk hapuskan kesan DNA pun tak didedahkan lah, dia takut salah guna kan. Jadi seteliti tu dia orang buat kerja, sehingga kan dia orang lebih kurang pukul 3 lebih lah sebelum pukul 4 dia orang berkumpul balik kat bawah, semua dah settle, dia lari ikut terowong. Yang menariknya, masa dia nak lari daripada tempat tebusan-tebusan yang dia orang dah letakkan di beberapa tempat, dia orang ugut. Dia orang kata jangan keluar, kalau nak aman terus macam ni jangan keluar, tunggu kami datang sebab kami nak pergi berbincang macam mana nak lari daripada polis. Jangan siapa keluar, kalau tak kami akan tembak lah. Dia ugut macam tu. Jadi kalau duduk dalam ni aman-aman je, kami takkan buat apa, biar polis yang ambil. So sebenarnya dia tak nak tebusan tu keluar, dia orang terus turun dan lari ikut salirannya dia orang buat kat bawah tanah tu. Dan dia orang sedia, dia orang tahu kalau nak guna enjin untuk tarik perahu tu, tarik rakit tu, orang akan dengar. Jadi dia guna dayung je, tarik barang-barang dia banyak-banyak tu, tarik pergi ke hujung dia punya parit tu, bawa naik ke van persiaran tu. Dia punggah-punggah, buang tong-tong minyak dia punggah semua barang, masuk van, balik. Bagi-bagi duit, yang mana duit, yang mana emas-emas belian, dia orang dah bagi-bagi, dah asing-asingkan, balik ke rumah masing-masing lebih kurang ke pukul 4 petang. Dan pada masa yang sama, macam mana dalam episod 1, yang mana yang part 1 yang aku cakap, itu media buat liputan, dia orang sampai ada siaran langsung dekat TV kes tu. Sebab kan sebelum ni kan ada kes yang kata Tamaro tu yang ada tertembak tebusan. So liputan meluas, sampai ada siaran langsung kat TV. Dia orang ni balik ke rumah, order pizza lagi.
balik rumah masing-masing, makan pizza dengan anak bini masing-masing, sambil tengok liputan dekat bank yang dia orang dah balik. Dia orang punya tahap main dengan polis tu. Dan dia orang kad kredit yang dia orang dapat daripada bank tu, malam tu dia pergi ke lorong-lorong gelap di tempat-tempat yang gelandangan, tempat-tempat yang dia orang yakin ada orang-orang yang akan mencuri kad kredit tu. Dia orang pergi sepah-sepahkan ke seluruh Buenos Aires. So dan banyak-banyak kredit kad tu adalah yang kutip dan gunakan. Itu yang polis dapat tangkap, tapi tak ada kena mengena orang yang orang yang guna kad kredit, tak ada kena mengena dengan rompakan tu. Dan satu lagi, rambut yang dijumpa oleh polis, rambut perang tu. Sehari sebelum tu, si Arayo ni dia pergi kedai gunting. Dia saja ambil rambut-rambut yang bersepah kat kedai gunting tu untuk bawa dan dia letakkan selepas dia dah cuci semua kesan DNA. Sebab tu rambut tu pun tak ada kena mengena dengan dia orang. Punya teliti kerja dia orang ni. Dan setelah berapa lama, itu betapa telitinya perancangan dan pelaksanaan rompakan yang dilakukan oleh kumpulan dia orang ni. Maknanya kebijaksanaan dia orang yang salah guna, betul-betul salah betul loh dia guna. Kalau dia guna kebijaksanaan dia tu untuk menambah pendapatan orang-orang macam aku yang tak bekerja musim PKP ni, penganggur tanpa gaji ni, kan lebih baik kan. Tapi dia orang buat untuk rompak bank. Dan macam mana dia orang punya kantoi? Aduh, dia orang punya kantoi ni masuk air lah. Setelah sekian lama, dia orang dah hidup mewah, kaya raya dengan hasil rompakan yang dia orang tak tunjuk-tunjukkan sangat, tapi dia orang manfaatkanlah benda tu secara teliti. Memang polis tak dapat jejak langsung. Sampai satu ketika, Beto ni betul lah. Sebab duit banyak, dia tak peduli dekat bini dia. Dia keluar dengan perempuan lain, dia curang lah dengan bini dia. Bini dia punya marah. Bini dia tahulah dia merompak, tapi sebelum tu pasal dah dapat duit banyak, dia buat dono tapi disebabkan dia curang tu, dia pergi buat report polis, kata rompakan bank tu Beto dengan perempuan yang dengan Beto tu. So bila polis buat tangkapan siasatan, bila dah tertangkap satu ni, terkuatlah, terbukalah sikit demi sedikit, maka tertangkaplah satu persatu geng mereka ni, sampailah ke Fernando Araújo, Boster dan yang lain-lainnya. Itulah penyebab dia, kerana curang. Dia punya perancangan teliti bertahun-tahun, akhirnya musnah begitu saja. Tapi dia orang tetap digelarkan sebagai the greatest bank heist Buenos Aires 2006. So macam itulah kaedah dia dan penyebab mereka ditangkap. Aku rasa menarik lah pada aku. Tak tahulah korang yang mendengar macam mana kan. Gitulah cerita dia. Kebijaksanaan yang digunakan pada tempat yang salah. Aduh, itulah kata bijaknya matematik Boster tu. Bijaknya dia, Boster ni pun dia ada satu impian dia untuk cipta helikopter sendiri sebenarnya. Dia boleh buat mesin-mesin segala bagai tu. Aduh, rosak kebijaksanaan yang telah dirosakkan. Jadi sekian saja episod cerita kali ni mengenai the greatest bank heist Buenos Aires 2006. Sekian, terima kasih bagi yang menyokong. Terima kasih sudi mendengar cerita aku, mendengar aku duk bebel seorang-seorang. Terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah ada cerita lagi, aku buat lagi. Sehingga kita jumpa lagi insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.